Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Bertemu kita lagi dalam sesi video perkongsian bagaimana cara kita nak siapkan tugasan daripada buku aktiviti jilid 1 muka surat 7 untuk subjek Bahasa Melayu tahun 3. Mari kita lihat buku kita. Dalam muka surat 7, arahannya nampak begitu mudah. Seperti mana yang kamu baca, arahan dia ialah dengar, sebut dan tulis ayat. Tetapi ada benda yang kamu perlu ambil perhatian. Kita tengok betul-betul dekat bahagian bawah buku tu. Bahagian bawah tu yang saya bulatkan ni. Ini sebenarnya yang buku ini mahukan. Saya besarkan untuk kamu. Apa yang buku ini mahukan ialah buku ini nak murid mendengar dan mengecam ayat majmuk yang disebut oleh guru. Lepas tu murid menyebut dan menulis ayat majmuk. Dekat mana nak tulis ayat majmuk? Ada 4 ruangan di bawah ini nanti. Ada 4 ruangan untuk menulis ayat majmuk. Okey, tengok betul-betul buku kamu tu. Sebenarnya dalam buku kamu ni ada 6 ayat. 6 ayat, tapi tidak kesemua 6 ayat ini adalah ayat majmuk. Ada di antara ayat-ayat di atas ini adalah ayat tunggal. Sekarang ni fokus utama dia adalah untuk mencari ayat majmuk. Okey, tidak mengapa, saya akan terangkan kepada kamu apa itu ayat majmuk. Sebenarnya pada sesi sebelum ini saya pun telah terangkan apa itu ayat tunggal dan apa itu ayat majmuk. Tetapi hari ini saya bagi fokus lebih untuk ayat majmuk. Ayat majmuk merupakan ayat yang mengandungi 2 atau lebih ayat tunggal yang disambungkan dengan kata hubung. Bersenang cerita, cara kita nak kenal dengan lebih mudah ialah kalau ayat tu panjang. Ayat tu panjang dan dia ada kata hubung, kita boleh jadikan ia sebagai ayat majmuk. Tapi saya rasa kamu pun dah mula pening. Apa pula kata hubung ni kan? Tidak mengapa, saya akan terangkan kepada kamu apa itu kata hubung. Kata hubung ni sangat penting untuk ayat majmuk. Tak ada kata hubung, tak ada ayat majmuk. Faham? Ianya ada kaitan. Kita tengok contoh ayat majmuk yang pertama. Ravi suka makan sayur sawi dan sayur bayam. Dalam ayat majmuk di atas, sebenarnya ada 2 ayat tunggal. Mari kita tengok ayat tunggal yang terkandung di dalam ayat majmuk di atas. Ayat tunggal yang pertama ialah Ravi suka makan sayur sawi. Dan ayat tunggal yang kedua ialah Ravi suka makan sayur bayam. Cuba murid-murid cari apa kata hubung yang menghubungkan kedua-dua ayat tunggal supaya menjadi ayat majmuk. Kata hubung tu ialah dan. Kita tengok dekat sini ada dan. Sekarang ni macam mana ayat tunggal ni boleh menjadi ayat majmuk? Kita tengok dekat sini dia ada dan. Okey, Ravi suka makan sayur sawi dan sayur bayam. Dalam ayat tunggal ada Ravi suka makan. Dalam ayat tunggal yang kedua pun ada Ravi suka makan. Jadi kita pilih salah satu. Kalau kita nak ambil yang ini, jadi kita padam yang ini. Ini kita tak perlukan lagi. Kita tak perlu ulang 2 kali benda yang sama. Ingat, dalam ayat majmuk tak ada pengulangan ayat ataupun perkataan yang sama. Jadi kalau kata kita nak ambil yang ini, Ravi suka makan sayur sawi dan sayur bayam. Ini sayur sawi dan sayur bayam. Maka terhasillah ayat majmuk. Perkataan ataupun benda yang berulang tidak akan ditulis 2 kali. Kita tulis sekali sahaja. Macam ni, nampak? Ravi suka makan sayur sawi ni dalam ayat tunggal pertama dan sayur bayam ni adalah ayat tunggal yang kedua. Jadi maka terhasillah ayat majmuk. Kita tengok contoh yang kedua. Rajesh tersepak batu lalu tersungkur. Dalam ayat majmuk ini sebenarnya ada 2 ayat tunggal dan 1 kata hubung. Kita tengok ayat tunggal yang ada dalam ayat majmuk di atas. Ayat tunggal yang pertama ialah Rajesh tersepak batu. Ayat tunggal yang kedua ialah Rajesh tersungkur.
Apa yang menghubungkan dua ayat tunggal ini menjadi satu ayat majmuk? Cuba murid-murid teka. Apa kata hubung dia? Saya dah jumpa dah kata hubung dia. Kata hubung dia ialah lalu. Okey lah. Lalu saya dah gariskan. Lalu. Maka kita tengok dekat ayat tunggal 1 dan ayat tunggal 2. Kita cari benda yang berulang. Apa benda yang berulang? Apa perkataan yang berulang 2 kali ataupun 3 kali? Rajesh. Sini pun ada Rajesh. Maka kita ambil salah satu. Rajesh tersepak batu. So kita dah dapat dah siap yang ini. Lepas tu kita letak lalu. Lalu ni kan kata hubung dia. Lepas tu kita tambah lalu tersungkur. Rajesh tak perlu ulang 2 kali lah. Rajesh sekali saja cukup. Maka terhasillah ayat majmuk. Boleh faham ya? Begitu mudah. Sekarang ni saya nak terangkan pula apa itu kata hubung. Okey? Apa fungsi kata hubung? Kata hubung digunakan untuk menghubungkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa dan ayat dengan ayat. Ini fungsi kata hubung. Ingat, kata hubung senang cerita menghubungkan, menyambungkan, mencantumkan. Dalam ayat majmuk, kalau tak ada kata hubung, maka tak adalah ayat majmuk. Sebenarnya kata hubung ada banyak, tapi apa yang saya nak ajar kat kamu hari ni ada beberapa sahaja. Ini yang saya akan bagi contoh untuk kamu hafal ataupun untuk kamu ingat. Kata-kata hubung yang sering digunakan untuk murid-murid tahun 3. Okey? Murid-murid boleh baca sendiri, murid-murid boleh screenshot, boleh simpan dalam handphone masing-masing. Okey, baiklah kita teruskan dengan melihat kepada buku aktiviti muka surat 7. Arahan di atas, dengar, sebut dan tulis ayat. Ayat apa yang kita nak cari? Ayat majmuk. Baiklah murid-murid, sebelum kita mulakan kita punya kerja, kita tengok dekat gambar dahulu. Dalam gambar ni ada nombor 1, ada nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Apa fungsi nombor ni? Fungsi nombor ni nanti kita letak dekat tepi-tepi ni, nanti kita labelkan supaya senang kita nak tulis dekat ruangan yang disediakan di bawah itu nanti. Okey, baiklah. Sekarang ni kita tengok gambar nombor 1. Sekejap saya padam balik ya. Tak apa. Okay. Dalam gambar nombor 1, kita tengok apa perbuatan yang dilakukan. Okey. Dekat sini ada 6 potong ayat. Kita cuba cari apa yang sesuai untuk kita gunakan untuk ini. Ada 2 orang lelaki. Ini mungkin ayah Imran, ini mungkin Imran. Kita tengok gambar nombor 1. Imran bersorak untuk menaikkan semangat pasukan abangnya. Okey, ayat nombor 2, pasukan Irfan yang berjersey hitam putih sedang menguasai perlawanan. Tak ada kaitan kan? Jadi kita pangkah dulu. Ini ada kaitan, kita write dulu. Sama ada pasukan Irfan atau pasukan SK Seri Pengkalan dijangka ke perlawanan akhir. Ini tak ada kaitan, kita pangkah dulu. Imran di sebelah ayahnya. Tak ada kaitan. Ini ayat tunggal. Macam mana kita nak tahu ni ayat tunggal? Dia tak ada kata hubung. Okey, yang saya baca-baca tadi ni semua ayat majmuk. Okey, sambung lagi. Encik Ismail dan Imran menonton perlawanan kriket pasukan Irfan. Ada kaitan kan? Jadi kita tik dulu dekat bawah ni. Encik Ismail memegang air minuman. Ini ayat tunggal ke ayat majmuk? Dalam ni tak ada kata hubung. Jadi ini adalah ayat majmuk. Kita awal-awal kita dah pangkahkan. Ni 2 ni kita tak pakai sebab dia ayat tunggal. Tak ada kaitan pun. Okey, baiklah. Antara 2 ini, antara A dengan B, yang mana lebih sesuai untuk kita gabung, untuk kita tulis sebagai nombor 1 untuk gambar 2 orang ni? Encik Ismail dan Imran menonton perlawanan kriket pasukan Irfan. Okey, saya dah buat keputusan. Saya nak letakkan yang ini sebagai nombor 1. Nanti boleh tulis dekat bawah dalam ruangan nombor 1. Boleh tulislah yang ini. Teruskan lagi. Yang kedua ialah Imran bersorak untuk menaikkan semangat pasukan abangnya. Nampak tak? Dalam satu
satu gambar yang sama ni ada dua perbuatan yang lebih kurang sama. Baiklah, saya buat keputusan saya letak nombor 2 untuk ayat yang ini. Dan terusnya, nak letak nombor 3 kan? Kita tengok gambar nombor 3 dia buat apa. Kita cari mana yang sesuai. Sekejap kita padam balik yang tak perlu. Okey, ni kita padam dulu. Baiklah, kita sambung lagi. Pasukan Irfan yang berjersey hitam putih sedang menguasai perlawanan. Ada kaitan? Ada ada kata hubung? Ada kata hubung sedang. Okey. Sama ada pasukan Irfan atau pasukan SK Seri Pekalan dijangka ke perlawanan akhir. Ada kaitan? Tak ada kaitan. Okey, maka kita tinggal 2 ayat ini saja untuk kita fikirkan yang mana satu sesuai untuk ini. Baiklah murid-murid, saya dah buat keputusan. Saya dah letak nombor 3 untuk ayat ini. Baiklah. Dan yang terakhir sekali ialah sama ada pasukan Irfan atau pasukan SK Seri Pekalan dijangka ke perlawanan akhir. Itu adalah ayat yang keempat. Baiklah murid-murid, kita dah siapkan keempat-empat jawapan dan kamu hanya perlu tulis. Nombor 1 ni dekat ruangan nombor 1, nombor 2 dekat ruangan nombor 2, nombor 3 dekat ruangan nombor 3 dan seterusnya sampailah siap. Murid-murid perlu ingat, jaga tanda baca huruf besar, huruf kecil dan juga noktah. Itu adalah kesalahan-kesalahan kecil yang murid-murid biasa lakukan. Tetapi jika dikumpul-kumpulkan kesalahan kecil tu dan kita biasakan dengan buat kesalahan kecil, maka jawapan yang betul mungkin boleh bertukar jadi jawapan yang salah. Sebagai contoh, Encik Ismail, murid-murid kadang-kadang Encik tu dah betul lah huruf besar, Ismail tu dia tulis huruf kecil. Maka cikgu tu berhak untuk bulatkan kamu punya jawapan nanti. Bulat tu tak semestinya salah. Bulat tu biasanya untuk kamu buat pembetulan. Baiklah, sampai di sini sahaja kita punya perkongsian ilmu untuk membantu murid-murid jawab soalan untuk buku aktiviti jilid 1 Bahasa Melayu muka surat 7. Sekiranya murid-murid ada soalan, murid-murid tuliskan soalan murid-murid di ruangan komen dan saya cuba bantu selesaikan masalah murid-murid. Sekian saja daripada saya hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang.